Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Sadaqallahul azim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Al-muqasyafa ghaibu lil fuqara ila siratin mustaqim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Fa fahamnaha Sulaiman wa kullan ataina hukman wa ilma. Wa sakharna ma'a Daudal jibala yusabbihna wa tayra wa kunna fa'ilin. Rabbi shrah li sadri wa yassir amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Nur jali sifatullah, sifat menjadi kalamullah. Terangkan hati hamba-hamba Allah, terang seperti hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bisyafaati Nabi Muhammadin Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ila arwahi abina wa hummatina wa mahawa anbiya wal awliya wa syuhada wa siddiqin wa salihin wa ila syairil malaikati muqarrabin wal ghaib. Ibu bapa kita, isteri, suami, anak-anak, cucu kita, semua kaum kerabat, nenek moyang, keturunan kita, abang-abang, kakak-kakak, adik-adik, ipar-ipar, semua kita muslimin, muslimat, mukminin, mukminat yang hidup maupun telah pergi, dan juga semua pemimpin-pemimpin Islam kita, dan terutama pemimpin Islam kita, khalifah kita Al-Mahdi insya-Allah, dan semua yang Allah jadikan. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana banyaknya kurniaan-kurniaan, anugerah-anugerah Allah kepada kita, terutama nikmat iman, Islam, ihsan, ma'rifatullah, dapat mengenal Allah dari sisi Allah hingga lebur diri kita, hilang keakuan diri kita. Inilah kehidupan kita sebenar, iaitu tiada. Dan kita merasakan, bukan merasakan, maknanya dialah sebenar-benarnya yang ahad, yang ada. Maka apa segala pun kehidupan kita, sejarah yang menceritakan bagaimanapun, bermula daripada sejarah yang pertama, di mana Allah Subhanahu wa taala ingin dia tu di dalam keadaan ingin dia mengenali ataupun ingin dia dikenali, maka Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan berasyik pada dirinya sendiri, tiada dua, mengesakan dirinya sendiri, yang mana dia tidak memerlukan lagi untuk mengagungkan dirinya sendiri kerana dia dah sememangnya agung. Maka keadaan berasyik yang memang keadaannya gitu, semaha sempurna, maka Allah Subhanahu wa taala awalu, tanpa permulaan, belum ada permulaan, Allah sudah ada. Maka dalam keadaan itu Allah ingin bercerita. Maka sejarah pertama yang tertulis daripada cerita Allah adalah sejarah menceritakan tentang yang pertama, makhluk yang kujadikan dari sisiku, kerana daripada perkataan ingin aku dikenali, maka terzahirlah nur zat Allah Ta'ala dan nur Muhammad itu. Yang senang dicerita bagi kita adalah nur Muhammad yang pertama-tama Allah cipta. Ada pun yang mengatakan yang pertama adalah kalam Allah,
iaitu kalam Allah yang pertama Allah jadikan. Memang pun kalam Allah itu bila terzahir maka ingin aku dikenali. Maka itu terjadilah Nur Muhammad, makhluk yang pertama. Maka sejarah pertama ini yang harus kita fahami. Yang kebanyakan manusia ini menjadi lalai leka dan berkeadaan berbalah-balah dengan Allah Subhanahu Wa Taala apabila dia tidak mengetahui asal-asalnya kita ini adalah pertama yang Allah zahirkan dari sisi Allah untuk dia dikenali, bukan disembah dahulu, tetapi ingin ia dikenali. Jangan lari tajuk, kena faham benar-benar sejarah yang pertama ni. Sebelum kita nak mengetahui sejarah-sejarah yang lain-lain, kita kena tahu sejarah yang awal ni supaya kita tidak rosak akidah kita. Kalau kiranya sejarah yang pertama ini kita tidak ketahui, maka rosak akidah kita. Kerana kita bersandar kepada yang lain yang jadi awalnya. Kerana awal-awalnya Allah jadikan adalah daripada zat Allah Subhanahu Wa Taala yang tak lain ingin dikenali, maka terzahirlah Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang bersifat nur mengelilingi sekalian alam, yang mana alam ini bertambah hari bertambah membesar, bertambah membesar. Bukan makna sejak awal dijadikan Nur Muhammad, sekalian alam ni penuh dengan terang dan sentiasa terang itu membesar mengelilingi sekalian alam. Bukan duduk dalam alam, tetapi duduk di sekalian alam Nur Muhammad itu tadi. Maka waktu itu belum ada apa-apa lagi yang Allah nak jadikan. Maka dijadikan pertamanya adalah nur kekasihnya Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam daripada hasil asyik berasyik. Zuk Allah Ta'ala dengan dirinya sendiri. Dalam keadaan zuk itu asyik berasyik dengan dirinya entah berjuta tahun, kita pun tak tahu. Maka asyik-asyik itu ingin dikenali, maka terzahirlah Nur Muhammad SAW, kekasih Allah itu. Dari keasyikan itu tadi. Jadi pahami betul-betul, jangan sampai kita tidak mempercayai. Maka tidak mempercayai menyebabkan kita kufur iman, ataupun kita telah menutupi cerita sejarah yang asliah, yang wajib atau mustahak kita fahami, supaya kita tidak tersasar atau jauh tersesat. Kita tidak tahu ala tujuan sebenar. Jadi tidak lain Allah Subhanahu Wa Taala dalam keadaan asyik berasyik itu, sejarah pertamanya Allah ingin dikenali. Bukan kita bercerita tentang makhluk yang berjasad ataupun makhluk yang bernama Adam itu. Kerana cerita daripada Adam itu ada Adam yang lain lagi. Ada Adam yang pertama, ada Adam yang kedua. Mungkin ada yang lebih daripada Adam itu lain. Kerana cerita ini atas cerita yang pertama yang harus kita fahami, kesimpulannya adalah hala makrifat tujuan sebenar adalah tak lain dijahirkan Nur Muhammad itu supaya kita kembali meleburkan keakuan diri kita, tenggelam di dalam Nur Muhammad itu. Itulah tempat hala tujuan kita. Di situ aja Nur Muhammad, di situ saja kenderaan yang boleh mengesakan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi beruntung kita telah mengetahui sejarah pertama yang Allah Subhanahu Wa Taala ceritakan, kisahkan daripada banyak sekalian cerita kisah-kisah Allah. Tapi Allah nak bagi faham pada kita cerita yang pertama, hala tujuan pertama tak lain. Dan bila-bila pun kita akan terus mengesakan Allah. Kerana tenggelamnya kita di dalam Nur Muhammad, dan sebenarnya kita tidak ada, yang ada Nur Muhammad, dan Nur Muhammad itu pun tidak pernah ada, yang ada adalah mengesakan dirinya sendiri. Allah Subhanahu Wa Taala mengesakan dirinya sendiri. Di situlah kenderaan untuk kita sampai untuk betul-betul mengesakan Allah. Selain daripada kenderaan Nur Muhammad, kita tidak akan boleh sampai. Kerana Allah pertama jadikan awal-awalnya adalah nur kekasihnya, iaitu Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan keadaan kekasih, cinta menyintai, itu leburlah di dalam keesaan Allah. Maka cinta itu tidak lain daripada yang memberikan cinta itu kepada
pecinta, maka yang ada adalah cinta itu tunggal esa Allah Subhanahu Wa Taala. Maka di situ harus kita fahami untuk membukakan pembuka sejarah-sejarah yang awal hingga sejarah-sejarah yang lain-lainnya adalah Allah mengatakan Al-Fatihah. Maka Allah mengatakan Al-Fatihah, dianugerahkan kepada Nur Muhammad itu Al-Fatihah. Kerana itu Al-Fatihah sudah ada lagi sejak azali. Kerana Al-Fatihah inilah ibu segala cerita-cerita, kisah-kisah, untuk membukakan kisah-kisah, cerita-cerita sekalian alam ini. Al-Fatihah lah. Maka di dalam Muhammad itu, diri Muhammad itu, Nur Muhammad itu dah terkandung di dalamnya Al-Fatihah. Pembuka kunci untuk melihat segala cerita-cerita Allah di dalam kisah-kisah yang Allah nak ceritakan. Maka itu Muhammad itu tahu sebelum dibagi tahu oleh yang lain-lain. Kerana Nabi Muhammad SAW itu ataupun Nur Muhammad itu telah dimasukkan terlebih dahulu Nur iaitu kefahaman penjelasan, iaitu dalamnya ada Al-Fatihah. Dan Al-Fatihah ini adalah hak Allah Subhanahu Wa Taala, yang mana di dalam Al-Fatihah itu terkandung di dalamnya adalah huruf yang dikatakan Bismillah, di mana seluruh cerita-cerita di sekalian alam ini berasal daripada Al-Quran dalamnya. Di dalamnya Al-Quran. Dan Al-Quran itu ayat-ayatnya terhimpun di dalam Al-Fatihah ibunya. Dan Al-Fatihah itu dia terkunci ataupun berada di dalam keadaan tertumpu dalam Bismillah. Dan Bismillah itu tertumpu di dalam huruf ba, dan huruf ba tertumpu kepada huruf titik. Dan titik itu tidak lain daripada titik yang gaib yang bernama Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Daripada Nur Muhammad SAW berasallah daripada Nur Zat Allah SWT. Maka di situlah Allah Subhanahu Wa Taala membukakan kunci itu menerusi Al-Fatihah lah, senang kita faham. Maka itu Allah mengatakan di dalam Quran 7 yang diulang-ulang. Ada yang mengatakan Al-Fatihah. Al-Fatihah itu memang benar. Di sebalik Al-Fatihah itu ada terkandung di mana rahsia yang dikatakan tadi, yang mana titik itu adalah titik yang gaib bernama Nur Muhammad, yang dalam Nur Muhammad itu tidak lain, yang ada adalah tidak ada Muhammad lagi, yang ada adalah la hayyun, la alimun, la qadirun, la muridun, la sami'un, la basirun, la mutakalimun, lahul mawjud. Tidak ada Muhammad lagi, yang melain dalam diri Muhammad itu adalah Nur Zat Allah Subhanahu Wa Taala. Maka tiadalah Muhammad lagi. Maka itu dikatakan wa ma ramaita iz ramaita walakinna Allah ramah. Ketika engkau melontar, ketika engkau memanah, ketika engkau membunuh, bukan engkau Muhammad, aku. Di situ harus dipahami, kerana tidak lagi ada keakuan diri Muhammad itu tadi, melainkan yang ada adalah Nur Zat Allah Subhanahu Wa Taala yang mengesakan dirinya. Jadi kehendak-kehendak Allah lah yang nak menceritakan di dalam sekalian alam ini. Maka pintu kuncinya adalah Al-Fatihah, pembuka. Maka itu ayat itu dinamakan pembuka segala cerita-cerita Allah, kisah-kisah Allah. Tapi kalau kita tidak memahami, membukanya itu melalui Nur Muhammad, membuangkan keakuan diri, yang dimana dikatakan adalah seperti tadi, kita tidak akan dapat buka. Kita hanya dapat memandang yang tertulis. Kita tidak dapat merasai yang tersirat di sebalik apa yang tertulis di dalam Al-Quran, ataupun apa yang Allah Ta'ala jadikan sekian alam ini. Tanda-tanda ayat-ayat Allah kita tidak akan nampak yang tersirat. Kita hanya nampak sesuatu yang Allah jadikan dahulu. Kita tidak nampak segala sesuatu tu dijadikan oleh Allah, keesaan Allah. Maka kita buta, maka kita tidak akan dapat membaca ayat-ayat Allah, mukjizat-mukjizat Allah, dan sekalian apa yang Allah nak nyatakan. Untuk menyatakan Allah, kita buta, kita tak faham. Dan inilah yang berlaku pada kaedah yang berada penghujung zaman ini, yang Allah Ta'ala kisahkan. Maka akan berlaku manusia-manusia yang lebih teruk daripada binatang, balhum kal an'am, di mana mereka tidak mau lagi mengenali Tuhannya, mengenali Allah.
dia mengkaji sejarah-sejarah yang bukan sejarah asal, iaitu dia tidak memahami puncak ataupun kehendak Allah Subhanahu Wa Taala, iaitu ingin aku dikenali, maka dia lupa untuk mengenal Allah. Dia mengenal sesuatu yang Allah jadikan, tapi dia tidak mengenal kepada Tuhan yang menjadikan sekalian alam. Maka beradalah mereka di dalam keadaan nasib yang malang, dan di mana mereka nanti apabila dipersoalkan di padang mahsyar nanti, kitab-kitab cerita-cerita yang telah Allah tetapkan dia membangkang, maka dia akan menerima padah, kerana dalam kitabnya penuh dengan pembangkangan ataupun kufar menutupi kehendak-kehendak Allah dengan mengakui kehendaknya. Itu yang dikatakan azab. Maka inilah manusia-manusia pada akhir zaman, penghujung zaman ini, dia tidak faham apakah kenikmatan yang sebenar. Yang ditahu kenikmatan itu adalah kenikmatan yang berbentuk material, bentuk yang boleh dinampak dan boleh dikecapi. Dia tidak nampak yang lebih besar nikmatnya, di mana Rasulullah SAW diutus untuk memberikan khabar gembira nikmat yang paling besar, yang mana nikmat-nikmat yang lain itu hanya 1% ataupun cebesan percikan daripada nikmat-nikmat yang di sisi Allah. Maka itulah Nabi SAW diutus tidak lain untuk memberi khabar gembira, mubassiran wa nazira. Tidak lain aku utus melainkan memberikan khabar gembira, dan sampaikanlah khabar gembira ini supaya mereka dapat apa itu khabar gembira. Khabar gembira itu tidak lain, kata Rasulullah, adalah orang-orang yang dapat mengenali Allah dan benar-benar nak mengenali Allah. Maka apabila dia nak mengenali Allah saja, maka datangnya sebenarnya hidayatullah laduni, hidayatullah dari sisi Allah. Beruntunglah dia apabila dia rasa betul-betul nak kenal Tuhan, rasa aja nak kenal Tuhan, dia telah mendapatkan hidayatullah laduni, rasa yang di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, yang tidak ada rasa nikmat yang lebih besar lagi melainkan nikmat di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Maka beruntunglah kerana Nabi SAW membawa berita gembira ini. Kerana Nabi Muhammad SAW, para Rasul, para Nabi, wali-wali Allah, arif billah, mereka ini semua tenggelam dalam keasyikan dengan Allah hingga hilang keakuan diri mereka. Begitu syarat-syaratnya untuk mendapatkan pertemuan ataupun lebur dengan Allah, tak lain adalah buangkan keakuan diri. Maka itu Allah mengatakan, kenali dulu kehendak nafsumu, baru nanti Allah akan bagi faham kehendak Allah Subhanahu Wa Taala itu sebenarnya. Maka selagi kita tidak mengenali diri kita sendiri, maka kita tidak akan faham bagaimana nak kenal Allah. Kerana Allah telah meletakkan syarat-syaratnya untuk mengenal Allah. Tidak lain, kata Nabi, harus kau kenal keakuan dirimu, yang mana engkau telah mengakui bahawa engkau hidup, engkau yang mendengar, engkau yang melihat, engkau yang berkehendak, engkau yang rasa, engkau yang boleh berkata-kata, engkau yang berilmu. Itu semua harus dinafikan benar-benar. Hingga Rasulullah SAW memintakan kepada Allah supaya jangan diberikan kekuasaan kepada Nabi SAW. Nabi Muhammad SAW sendiri tidak mahu memiliki kekuasaan daripada dirinya, maksudnya. Kerana dia tahu kekuasaan yang Allah berikan itu adalah menguji pada dirinya. Maka itu diserahkan balik kekuasaan itu kepada Allah. Maka yang ada pada diri Nabi adalah kekuasaan Allah, lebih daripada kekuasaan-kekuasaan yang ada yang lain. Kerana pada diri Nabi dah tidak ada lagi. Maka apa yang dikatakan di dalam firman Allah, Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Barang siapa ingin dicintai Allah, maka ikutilah jejak langkah Nabi SAW. Banyak orang yang tahu tafsirnya, tapi tidak banyak yang memahami maqam untuk yang dikatakan tuhibbunallah, ingin dicintai. Maka ingin dicintai itu, maka harus matikan diri, harus leburkan diri. Seperti mana Nabi Muhammad SAW, yang mana kita nak ikut contohnya. Contohnya yang pertama adalah membuangkan keakuan diri. Selagi akuan diri kau ada, maka kau tak dapat mengikuti contoh yang sebenar-benar, yang mana Allah menyuruh kita untuk mendapatkan kecintaan kepada Allah, untuk lebur kepada Allah, harus mengikuti jejak langkah Nabi SAW, syariat, tarikat, hakikat wal ma'rifatnya.
bukan ada salah satu tertinggal. Maksudnya adalah dengan jalan membuangkan akuan diri. Harus kenal diri, harus kenal Allah. Bila dah kenal diri, kenal Allah, maka Allah lah yang akan membinasakan, meleburkan diri kita. Maka di waktu itu, penghabisan daripada segala ilmu-ilmu yang ada kita pelajari, ataupun dibagi kita 10,000 tahun untuk mempelajari ilmu, maka 10,000 tahun keputusan daripada kita mempelajari ilmu, keputusannya adalah kebingungan. Bila kebingungan itu sampai kepada Nabi SAW, Nabi Muhammad SAW memintakan kepada Allah dibingungkan lagi, supaya hilang betul keakuan diri Nabi, hingga hilang apa saja ilmu-ilmu yang ada pada Nabi. Maka supaya Nabi sentiasa lebur dan yang ada hanya Allah. Di waktu itulah apa pun yang Nabi ucapkan, apa pun yang Nabi cakapkan, apa yang Nabi perbuat, semuanya atas bukan wa ma fa'altuhu an amri, bukan atas kemauannya lagi. Berdiri, duduk, baring, napas tu sentiasa 24 jam. Dah tak ada keakuan diri Nabi, melainkan yang adanya Allah Subhanahu Wa Taala. Maka telahlah kita meleburkan diri kita, telahlah kita memfanakkan diri kita pada Muhammad dan Nur Muhammad itu tadi. Maka kita akan bersifat yang dikatakan oleh Allah. Maka berkata engkau itu kata-kataku, melihat engkau itu melihat penglihatanku. Akan jadi Allah yang berkata begitu nanti. Tapi kalau ada keakuan diri kita tidak akan diperkatakan oleh Allah, ataupun kita tidak dimuliakan Allah perkataan kita, sebab kita mengaku perkataan kita, kita mengaku hidup itu hidup kita. Tetapi apabila kita dah membuangkan keakuan, membuangkan hilang, maka turunlah. Kalau bagi Nabi mukjizat, kalau bagi pada diri kita itu adalah dipanggil karamah. Karamah yang mana Allah Subhanahu Wa Taala memuliakan kepada para rasul, para nabi, para wali Allah, arif billah. Mereka ini sentiasa dah membuangkan. Allah telah meleburkan. Kullu man 'alaiha fana wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wa ikram. Tetap juga Allah akan mengulang-ulangkan, iaitu 7 yang diulang-ulangkan tadi. Tetap juga kita ini menggunakan, iaitu hayyun, alimun, qadirun, muridun, sami'un, basirun, mutakalimun. 7 ini Al-Fatihah diulang-ulang. 7 ni maksud batin Al-Fatihah itu adalah yang dikatakan tidak ada hidup kita melainkan hidup Allah. Tidak ada pendengaran kita melainkan pendengaran. Tidak ada kehendak kita melainkan kehendak Allah. Tidak ada kudrat kuasa kita melainkan kuasa Allah. Tidak ada lagi pendengaran kita melainkan pendengaran. Tidak ada lagi penglihatan kita melainkan penglihatan. Tidak ada lagi kefahaman ilmu kita melainkan ilmu kefahaman Allah Subhanahu Wa Taala. Inilah yang dikatakan 7 yang diulang-ulang bersifat batin dalam diri kita. Bagi yang luar namanya Al-Fatihah, 7 yang diulang-ulang. Bagi yang batin itu adalah penggunaan yang dalam yang mengatakan tetap tidak ada hidupku. Itu yang diulang-ulang oleh diri kita, yang mana susahnya berperang untuk menafikan supaya hilang hayat kita. Sebenarnya kita dah merasakan kita hidup, tetapi apabila sebenar-benar datang pengetahuan daripada sisi Allah, Allah mengatakan tidak ada hidupmu la hayyun, melainkan hidup hanya aku. Mengapa engkau mengaku? Maka itu harus kita perangi dalaman kita, supaya tidak boleh mengakui lagi bahawa kita ni hidup. Kerana selama ini kita rasa kita yang melakukan tegak beribadah di dalam solat 5 waktu, di dalam kita solat tahajud tengah malam 40 tahun, 50 tahun kita mengakui aku yang berdiri solat, aku yang solat, aku yang rukuk, aku yang sujud, aku yang puji Allah, aku yang sembah Allah, aku yang asyik pada Allah. Semua itu pengakuan-pengakuan yang dusta. Itu adalah pengakuan-pengakuan yang menyebabkan kita telah terhijab dengan Allah. Kita tidak bersambung kepada Allah. Kita tidak wusul, tidak sampai kepada Allah. Kerana masih lagi kita mengatakan aku yang berdiri, usolli, aku yang sembahyang. Perkataan itu adalah perkataan orang yang tidak arif, orang yang tidak mengikuti jejak langkah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seperti mana yang difirmankan Allah tadi, barang siapa ingin dicintai Allah, dicintai itu harus lebur. Nak mengikuti Nabi Muhammad SAW harus buangkan dulu keakuan diri. Bukan mengikuti
yang di luar, tapi di dalam tu harus faham yang dikatakan ikut Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang dimaksudkan Allah ikut Nabi yang mana dalam diri Nabi tidak ada lagi keakuan diri. Dia dah lawan, dah perang hawa nafsu Nabi hingga nafsu Nabi telah ditundukkan oleh Allah. Nafsu Nabi ada tapi telah ditundukkan oleh Allah. Maka itu yang harus kita ikuti, yang kata Allah Ta'ala tadi. Makna tadabbur ayat ni tadi. Yang pertama harus kita perangi adalah, kalau nak ikut Nabi, perangi hawa nafsu supaya hilang keakuan-keakuan diri. Kerana inilah puncanya menyebabkan nanti terjadinya bala bencana azab yang sangat perit yang kita akan hadapi dalam kehidupan kita. Maka itu Allah menyuruh kita berdoa melalui dalam Quran, di mana Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Allah menyuruh kita di dunia lagi memohonkan kepada Dia, iaitu hasanah. Hasanah itu adalah kebaikan yang mana kita telah membuangkan akuan diri. Itu makna tadabbur dia. Bukan hasanah yang kita rasa kita buat baik kita. Bukan saya cakap tak boleh buat baik. Buat baik, jangan mengakui. Itu hasanah. Tapi kalau kita buat baik, mengakui kita baik, kita yang buat, itu bukan hasanah. Itu azab. Ya. Sebenarnya itu azab. Bukan, nanti jangan salah faham pula. Kata si Haji kata jangan beramal. Bukan saya kata jangan beramal. Allah kata jangan. Syarat nak diterima amal tu harus engkau mengenal Allah dan membuang akuan diri. Supaya engkau menyaksikan tegak engkau berdiri tu, engkau menyaksikan tegak engkau berdiri tu ditegakkan oleh kudrat Allah. Atas kerana kehendak-kehendak Allah yang kau dapat berdiri, duduk, baring, menyebut nama Allah. Apapun keadaan kamu sentiasa berada di dalam keadaan menyaksikan asyhadu alla, tak ada engkau, yang ada hanya nyata wujud Allah Subhanahu wa taala. Ini pakaian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini pakaian para rasul, para nabi-nabi, para wali Allah. Iaitu pakaiannya adalah kebingungan, tak ada merasa ada dirinya. Dia seperti ibarat mengikuti saja apa yang Allah Taala dalam hidupnya dia. Napas dia naik turun, dia nampak Allah yang naikkan Allah. Nyawanya tak ada, yang adanya roh yang Allah Taala telah masukkan dalam nyawa, dan tak lain Allah lah yang wa yas'alunaka 'anir ruh qulir ruh min amri rabbi. Maka dia nampak roh tu urusan Allah. Dia nampak dalam diri ni semuanya urusan-urusan Allah. Dirinya tu dia nampak berjalan berduduk kat mana, semua dia nampak Allah yang telah membawanya, memperjalankannya. Rohnya, dirinya, rasanya semua Allah yang bawa. Dia tak nampak lagi akuan dirinya dia. Kerana dia tak ada, dia kebingungan, dia tak mampu dah. Hasil daripada kajian-kajiannya, seluruh kajian-kajiannya, kesudahannya adalah kebingungan. Kebingungan di mana Rasulullah minta tambah kebingungan supaya tidak lagi bergantung pada dirinya, ilmunya, dan betul-betul bergantung pada Allah Subhanahu wa taala. Kebingungan yang begitu yang Nabi minta, supaya bertambah kebingungan hingga tak nampak yang lain, hanya tahu Allah je yang boleh menyelesaikan kebingungan itu, bukan ilmu. Itu makam-makam. Si Haji kau cerita tinggi sangat. Bukan tinggi. Sebenarnya bila lagi kau nak duduk situ? Sebenarnya kau beruntung Allah telah menjelaskan. Bukan kau mengatakan ni tinggi rendah. Bukan nak membuatkan kamu itu tadi susah. Bukan. Sebab Allah Subhanahu wa taala telah mengatakan dalam Quran, fa inna ma'al usri yusran, inna ma'al usri yusra. 2 kali Allah ulang. Bersama kesusahan yang kita nak dapat lawan hawa nafsu kita, nak dapatkan Allah. Kesusahan itu maksudnya. Bukan kesusahan hawa nafsu kita. Kesusahan nak dapat Allah tu lebih susah daripada segala gala. Maka kesusahan itu Allah mengatakan, dalam kau menempuh susah yang kau nak lawan hawa nafsu kau, supaya kau nak esakan Allah, hilang akuan diri. Memang susah, tak ada siapa pun yang boleh tolong melainkan aku yang mudahkan. 2 kali Allah ulang, menunjukkan apa pun bentuk kesusahan yang kau nak tempuh, nak dapatkan Allah, nak buangkan keakuan diri, bukan senang. Itu tadi hanya aku yang boleh selesaikan. Jadi bukanlah kita ni hebat, Rasul hebat, tak, melainkan Allah sendiri yang
Pasal dia betul-betul tekadnya nak buangkan keakuan dirinya tadi, maka Allah yang sendiri akan membuangkan, mengalahkan hawa nafsunya. Kerana hawa nafsu ni Rasulullah SAW bagi tahu cukup susah nak dijinakkan. Seperti Rasulullah gambarkan seperti kuda yang liar. Pernah tengok kuda yang tak liar pun kita takut? Ini kuda liar. Kita nak dekat dia lari. Kita tangkap dia santap kita. Nak keras tak boleh, nak lembut sangat pun tak boleh. Jadi kita tak mampu, kebingungan macam mana nak buat. Jadi melainkan dengan kita bergantung kepada Allah yang boleh menjinakkan. Allah yang boleh menghapuskan hawa nafsu kita. Jadi dengan jalan cerita-cerita, kisah-kisah yang Allah tadi memberikan kepada Nur Muhammad, iaitu anugerah yang bernama Al-Fatihah. Anugerah yang dapat pada Nur Muhammad Al-Fatihah itu adalah pembuka segala cerita-cerita yang Allah nak ceritakan. Kisah-kisah yang Allah nak ceritakan di dalam Al-Quran, semuanya pintunya adalah Al-Fatihah. Cuma kita tidak mentelisik ataupun kita tidak berdasiasat Al-Fatihah itu. Besarnya lautan ilmu Al-Fatihah ni tadi. Kerana buka segala cerita-cerita yang Allah nak ceritakan, kuncinya Al-Fatihah Allah Ta'ala. Maka itu pentingnya Al-Fatihah. Kalau boleh setiap masa kita Al-Fatihah, Al-Fatihah, Al-Fatihah. Sebab buka pintu roh mana, pintu alam mana. Arwah abah kita, mak kita ada alam mana. Al-Fatihah terbuka sampai. Sebab itulah pintunya. Kalau kita memahami apa yang tersirat di sebalik Al-Fatihah itu adalah di dalam diri Muhammad itu. 7 yang ulangkan berada dalam diri Muhammad. Tak lain dia ada ulang-ulang tu adalah cerita-cerita yang bersifat hayyun, alimun, qadirun, muridun, sami'un, basirun, mutakalimun. Semuanya ada di dalam Al-Fatihah yang dikatakan batin yang diulang-ulang tu adalah hayyun, alimun, qadirun, muridun, sami'un, basirun. Yang dimaksudkan di 7 ulang-ulang zahiriahnya adalah Al-Fatihah. Maka itulah yang dibawakan oleh para rasul, para nabi-nabi, para wali-wali Allah, para arifin billah. Mereka tidak nampak dalam sekalian alam ini, melainkan dia nampak semua cerita-cerita, kisah-kisah Allah. Baik bersifat malaikat, manusia sekian alam. Baik manusia yang Allah Ta'ala jadikan Adam. Tak tahu Adam yang keberapa kita ni. Sebelum Adam ini malaikat dah memprotes. Bukan memprotes pada Allah. Kerana Allah nak menciptakan Adam yang baru, maka malaikat mengatakan, adakah engkau nak menciptakan makhlukmu yang banyak membuat kerosakan? Tetapi Allah kata, aku maha mengetahui. Kerana Adam yang kuciptakan, yang bapa Adam kita ini adalah Adam yang bersifat laqad khalaqanal insana fi ahsani taqwim. Berbanding dengan Adam yang sebelum ini, kata malaikat, mereka nampak Adam ni rosak. Adam yang jenis yang bersusu-susu akad ni, suka bunuh-membunuh, bantah-bantah. Mana Adam yang sebelum Adam kita ni. Jadi Adam yang kita ni, Adam yang Allah Ta'ala kata, aku lebih mengetahui. Kerana apa? Di sisi Adam yang cucu cicit keturunan Adam yang aku ciptakan ini, ada tersimpan cerita-cerita rahsia-rahsiaku. Jadi kalau kita faham benar-benar dalam diri kita, kita berasal daripada Adam yang Allah Ta'ala kata yang ditinggikan darjatnya. Tapi kalau kita tak kenal, maka kita akan rosak. Maka itu disuruh kita kenal betul-betul. Kerana di dalam diri kita ni ada rahsia Allah, maka itu disuruh kita kenal dulu dalam diri kita. Baru kita tahu rahsia Allah tu apa. Rupanya rahsia Allah tu tidak lain adalah kita membenamkan diri kita. Kita dah tenggelam, kita ni tidak pernah ada. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Kita ni dari Allah dan kembali kepada Allah. Maksudnya kita tidak pernah ada. Itu tanda orang yang telah sampai kepada Allah, telah usul kepada Allah, dia tidak merasa ada dah. Melainkan dirinya itu nampak apa yang Allah perbuat dalam hidupnya. Apa yang Allah Ta'ala lintaskan, semua dia tahu itu semua daripada Allah. Untuk nak cerita, nak ngesakan Allah, tak lain. Seperti mana Allah sejak awal, sejak azali abadi, Allah Subhanahu Wa Ta'ala dalam keadaan berasyik dirinya sendiri. Dia tidak memerlukan untuk dijadikan untuk sesiapa mengenalinya, untuk dia tahu berasyik dirinya. Tetapi dia jadikan dia atas kehendak dia. Kehendak Allah Subhanahu Wa Ta'ala menceritakan
Kena faham. Bukan kita yang mengenali Allah, tapi Allah yang mengenalkan dirinya kepada kita supaya kita tahu bahawasanya Dia maha cukup memuji diri dan tak perlu sesiapa pun. Baru kita tahu lebur diri kita. Di situlah tempat hala tuju kita sebenar. Di situlah ma'rifatullah kita sebenar. Di situlah keputusan bila kita betul-betul mengenal Allah Subhanahu wa taala dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Kerana yang dapat mengenal Allah adalah Allah sendiri. Di situlah kita dudukkan balik. Di situlah maqam, tempat duduk para rasul, para nabi, para wali-wali Allah. Dan kita lihat sekarang ini manusia-manusia cuba nak merosakkan ataupun memberikan kita pengetahuan tentang sejarah yang lain. Hingga kita lupa sejarah yang asliah ni tadi. Bila kita lupa sejarah asliah, mengenal diri, mengenal Allah ni tadi, maka sejarah-sejarah lain kita akan bawa kita adalah kepada keakuan-keakuan diri. Itu hebat, ni hebat. Dia tak nampak siapa yang lebih hebat sebab dia tak dudukkan di situ. Maka itu kita akan tertipu dengan sejarah. Dan sejarah-sejarah yang kita pelajari akan membawa kita kepada ke arah kesesatan. Kerana kita tak tahu hala tujuan sejarah yang awalnya. Iaitu penciptaan Nur Muhammad itu ingin aku kenali. Makanya Nur Muhammad itu tak kenal Allah. Nur Muhammad itu adalah yang membawa watak untuk memperkenalkan kita kepada Allah supaya kita tahu kita ni tidak ada. Itu ceritanya tadi. Tetapi apabila watak-watak ini dilupai, maka sampai kepada kita cerita Allah manusia sedikit aja yang bersyukur Allah. Ila qalila, sedikit saja orang yang nak kaji bab roh. Bukan Allah tak bagi, wa ma utitu minal ilmi ila qalila. Tidak dibagi ilmu ni, Allah Ta'ala kata tidak dibagi ilmu roh ni kecuali sedikit. Bukan Allah berkata sedikit, bukan Allah kedekut, tetapi orang yang nak kaji bab roh ni sedikit. Ruginya kalau orang tak mengkaji bab roh. Maknanya mengenal dirinya, mengenal Allah, maka dia tak mau mengenal roh, iaitu tak mengenal siapakah roh tu tadi, maka dia berada di dalam kerugian. Jadi beruntunglah kita orang yang sedikit pada akhir zaman, penghujung zaman ini, sedikit orang yang nak mengkaji bab roh, iaitu mengenal diri, mengenal Allah. Beruntunglah kerana dirinya sentiasa tidak terputus dengan Allah ibaratnya. Dia berpegang teguh pada tali Allah dan tidak bercerai-berai. Kerana orang-orang yang begini yang telah sampai kepada Allah, mengesakan Allah, mentauhidkan Allah, sentiasa 24 jam dia ajak nyatukan semua persatuan ke apa pun, semua dia ajak sekalian alam ini, sekalian alam urat, darah, daging, som-som, semua hati, semua dia ajakkan mengesakan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan turun bawah balik, dia turun ke atas mengesakan Allah, turun bawah balik, ajak balik semua sekian alam menyatu, menombor satukan ilahun wahid. Itu manis yang Rasulullah kata, tiada pahitnya, beruntung. Ketika di dunia lagi kita dapat Rabbana atina fid dunya hasanah. Ini hasanah yang di dunia kita dapat. Lebih-lebih lagi dari tidak akhirat, bergantung kepada di dunia. Kalau di dunia kita mendapat hasanah ni tadi, buang keakuan diri kita, rasakan Allah aja, maka nanti beruntung juga kita beralam barzah, di padang mahsyar, di mana pun tetap kita akan mendapat akhiratnya, iaitu akhirnya tetap juga dengan hasanah yang kita pohonkan. Dan tetap juga kita fakina azabannar, tetap dijauhkan kita daripada azab yang sangat pedih. Azab ini lebih azab lagi. Pada suatu hari Rasulullah SAW, sahabat-sahabat ada keliling Nabi, terdengar satu bentuk dentuman yang sangat kuat. Sahabat terperanjat, semua terperanjat, kuatnya dentuman tu. Selepas habis dentuman tu tadi, sahabat-sahabat terperanjat. Dan sahabat-sahabat mengatakan, apakah itu ya Rasulullah? Nabi kata, ya Allah. Sahabat kata, Rasulullah tanya pada sahabat, kalian tahu tak apa bunyi dentuman batu tu tadi? Batu tu. Tak tahu, Allah dan Rasul yang tahu, sahabat kata. Maknanya Rasulullah kata, itu adalah batu yang 60 tahun, 70 tahun dulu, 70 ke 60 tahun dulu yang dilontarkan, batu besar ni baru sampai ke permukaan neraka, azab neraka tu tadi, dalam punya luas punya
jauhnya apa api neraka tu azabnya, iaitu 70 tahun batu yang dilontarkan 70 bau sampai berbunyi itu baru sampai ke dasar bawahnya, kata Nabi SAW. Maka azab tu sangat, ya Allah. Dan apinya saja Nabi kata yang ada api-api yang pedih yang di dunia ini, itu aja percikkan daripada 70%. Maknanya 69% lagi tu azab dia lebih berat lagi daripada api laser berpatri itu tembak kat kita tembus bocor tu. Itu baru 1%, dia kata api yang azab yang tadi batu tadi luas tadi kan 70 tahun baru sampai dasar neraka tadi. Begitulah apinya tadi. Jadi ketakutan sahabat-sahabat Nabi. Maka Rasulullah mengajarkan supaya berdoa selalu selepas solat, iaitu membacakan Allahumma ajirna minan nar. Allahumma ajirna minan nar. Allahumma ajirni minan nar. Untuk diri sendiri, untuk kita berjemaah, Allahumma ajirna minan nar. 7 kali selepas solat. Sebab ngerinya tadi minta kita jauh. Tetapi lebih ngeri lagi, Rasulullah kata, lebih ngeri lagi bila orang tak kenal diri, tak kenal Allah. Lebih ngeri lagi, lebih azab lagi sebenarnya. Kalau azab tu dah sangat azab, bila orang tak kenal Allah lebih azab lagi. Tu Nabi SAW bagi tahu. Kalau kita tak takut lagi, tak tahulah, takutlah dengan neraka dulu. Kalau tak faham lagi, maka sebenarnya neraka tu azab dah tak tahan kita. Azab yang ada sepihan 1% daripada 69% lagi yang azab. Kat dunia pun dah cukup azab kalau kita masuk dalam azab neraka. Itu pun cukup azab dah. Tak payahlah 69 lagi. Itu pun Nabi kata tak cukup. Memang tetap akan 69 azab tu. Macam mana kita nak? Dan Nabi bagi tahu lebih azab lagi bila orang tak kenal Allah. Itulah puncanya azab tu tadi. Bila kat dunia dia tidak kenal Allah Subhanahu Wa Taala, tak takut lagi, tak tahulah kita macam mana nak buat. Maka tu pelajarilah, kenal diri, kenal Allah. Sebab itulah puncanya yang mana Allah Subhanahu Wa Taala sayang pada kita, maka dia kata ingin aku dikenali. Sayangnya Allah kepada kita, dia kata ingin aku dikenali. Kalau kau kenal aku, maka selamatlah. Maka Allahumma ajirna minan nar itu mengatakan bahawa aku tak mau ada keakuan diri, maksudnya. Makna kita dunia lagi, bukan takut di sana. Di sini lagi apa maknanya tadaburnya? Aku tak nak lupa pada Allah dan aku tak mau rasa ada keakuan diri. Aku nak angkat barang, aku nak ni, aku nak melihat. Aku tidak akan melihat sesuatu melainkan aku nampak Allah sebelumnya. Sebab dia takut kalau dia melihat sesuatu, dia nampak sesuatu azab, itu dia dah rasakan azab. Ini perlu kita pengetahuan yang jelas. Ini telah dijelaskan betul-betul yang dibawa oleh Rasulullah. Sahabat-sahabat Nabi mewarisi betul-betul daripada sisi Rasulullah SAW. Mengatakan aku tak ada dah. Yang aku melihat adalah sebelum aku melihat sesuatu, aku melihat Allah dahulu sebelumnya. Kata Abu Bakar, kata Ali, kata semua sahabat-sahabat hingga orang-orang wali Allah, para arifin billah. Dia pantang mengakui ada dirinya. Sunan Kalijogo, dia kalau kata dia sedekah, dia bagi sesuatu barang pada orang susah, maka dia tidak mahu mengingatnya. Selepas dia buat, dia terus dia tak ingat. Dia kata, engkau ya Allah, bukan aku. Tolong hilangkan apa yang aku buat dalam ingatanku. Begitu sekali dia punya peperangan dia untuk membuang, melawan, menundukkan hawa nafsu, keakuan dirinya tadi. Kita tak jumpa, jarang jumpa sekarang ni orang yang begitu. Kita banyak jumpa orang yang banyak cerita baik, cerita hebatnya. Kita tak tahu sebenarnya apa keputusan dia kalau dia cerita tu cerita. Sebenarnya keputusan dia adalah kita harus mengesakan Allah, bukan kita. Cerita dia bukan cerita kita. Mengapa kita nak cerita diri kita? Cerita ni semua cerita dia, mengesakan dirinya sendiri. Jadi para pemimpin-pemimpin Islam kita, raja-raja, semua daripada atas sampai ke bawah, fahami. Dan juga kita kalau di neraka nanti kena azab yang paling ringan. Allah Ta'ala kata nanti kita keluarlah dapat keluarlah lepas tu masuk ke syurga, dan ada tanda pada diri kita bahawa kita bekas macam banduan lah, ada tanda bekas dah dimasukkan dalam penjara. Tak sama dengan orang yang belum masuk penjara. Jadi dia bekas daripada diseksa di dalam neraka azab. Maka yang dia dapat tu tadi orang tu adalah neraka azab yang paling kecil,
paling sikit. Dia keluar juga, dia dapat sikit. Dia kata, ya Allah, masa dia kena azab yang paling kecil tu, bila ditanyakan tadi, dia setelah dia keluar dapat, bila ditanyakan di waktu tu apa, di waktu tu kalau katalah Allah Ta'ala kata kepada engkau, sekiranya engkau dalam kena azab yang paling sikit ni tadi, iaitu kalau dibagikan kepada engkau dunia dan seisi-isinya harta, semuanya gunung-gunung jadi emas, apa pun, lebih banyak harta kamu daripada siapa pun, Bill Gates ke apa ke, Nabi Sulaiman ke, engkau lebih dapat tu tadi, di waktu engkau kena azab yang sikit tu, sanggupkah engkau untuk memberikan segala-gala tu tadi kepada Allah untuk tebus diri engkau keluar daripada azab yang paling kecil tu? Sanggup? Tu sanggup, kerana tak ada siapa yang bila kita kena azab, tiada siapa yang boleh menebus kita. Baik dunia seisi-isinya pun kita bayar tak dapat juga. Maka itulah Allah Subhanahu Wa Taala suruh kenal dia, faham dia, supaya kita tahu apa tu yang dikatakan azab yang sebenar-benar azab. Dunia seisinya pun tak ada nilainya untuk kita nak keluar, nak tebus diri kita. Itu pun kalau kita adalah dunia seisi-isinya, kita bayar pada Allah, Allah boleh lepas. Itu pun Allah Ta'ala kata tidak mampu untuk engkau lepas daripada azab, melainkan engkau kenal Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kerana orang yang kenal diri, kenal Allah, itu kekasihku, mana mungkin kekasihku nak ku azab. Kerana kekasihku tidak merasa pun dia yang solat, dia ibadah, dia buat lebih banyak daripada orang lain, tetapi dia tak merasa pun dia yang melakukan solat 60 tahun, solat berjemaah apa, dia tak merasa pun. Dia hari-hari dia tahu itu semua cerita Allah. Allah yang memperbuat, bukan aku yang solat 5 waktu, aku munam mandir 60 tahun, aku tahajud 60 tahun, berzikir selawat berapa puluh. Bukan aku, tu semua dia punya kehendak. Aku menjalankan kehendak. Begitulah nama kekasih aku di muka bumi. Maka di dunia mana mungkin akan aku zalimi, kerana aku tidak akan menzalimi hamba-hambaku. Itu je jalan nak selamat, kata Rasulullah SAW. Yang paling Allah Ta'ala sendiri setuju bahawa inilah, kenalilah aku. Maka Allah tu sayang sangat pada kita. Maka itu jangan sampai kita, anak-anak, isteri, siapa-siapa pun jangan sampai tidak dapat mengenal Allah ketika di dunia ini. Itu maka tu Rasulullah SAW diutus membawa wa ma arsalnaka ila mubasirau wa nazira. Bersungguh-sungguh Nabi sanggup mati, sanggup apa pun difitnah, nak dibunuh, Nabi tak takut, asalkan aku nak buat kerja ni supaya manusia dapat kenal Allah dan dapat memiliki Allah. Ini berita gembira, baru aku lega. Kau nak buat aku macam mana pun, aku tetap nak bawa manusia rahmatan lil alamin. Itu sifat tu tadi. Bila orang yang dah mencapai kepada darjat tu, itu mendapat kurniaan dari sisi Allah, hidayatullah laduni. Maka kita semua adalah Adam, yang mana Adam yang memiliki rahsia Allah. Jangan kata, oh, susahlah si Haji ni, berat. Jangan kata, kita dipilih oleh Allah. Kita tak mampu, tapi dipilih oleh Allah. Kita ni Adam yang memiliki alaqad khalaqanal insana fi ahsani taqwim. Asal kita nak kenal Allah. Masalahnya kita kenal yang lain dulu, sampai kita lupa nak kenal Allah. Dia yang menjadikan kita, dia memberi kita kudrat, dia memberi kita hidup, dia macam-macam, kita boleh lupa. Pelik kita ni. Lepas tu kata ni tinggi lah. Bukan tinggi, sebenarnya kau yang tak mau faham. Ini patutnya awal-awal. Awaluddin ma'rifatul Allah. Kita dah tersilap, patahlah balik. Jangan berlawan, jangan berbala-bala. Sudah, kalau dia kata patah balik, patah balik. Jangan lagi tunggu-tunggu lagi. Baik kau tinggi ilmu macam mana pun, patah balik, cari balik. Mengenal diri, mengenal Allah. Jangan tersilap. Jadi ini Allah sendiri suruh, bukan saya. Allah dan Nabi Muhammad SAW diutus sebagai manusia untuk menjelaskan. Kalau dia bagi malaikat jelaskan, kau tak faham. Dia bagi manusia juga macam kau. Qul innama ana basyarum. Aku sama manusia macam kau juga, kata Rasulullah. Tapi buat dek, engkau suka berbala-bala, engkau suka memutabelitkan. Itu kerugian bagi diri kamu. Mereka ini Rasulullah, para pewaris-waris, al-ulama warasatul anbiya ni, semua bersungguh-sungguh nak kita selamat. Bukan ke akhirat, di dunia lagi.
Bila di dunia tandanya kita berada dalam keadaan buang keakuan diri, kenal diri kita, beruntung kita, maka di akhirat, di alam barzakh, semua kita keadaan kita bergantung betul kepada Allah Subhanahu Taala. Kita bergantung pada ni, bergantung selain daripada Allah, itu termasuk syirik. Kita meyakini, di sebalik kita mengucapkan meyakini Allah, tetapi dalam diri kita meyakini amal kita, perbuatan kita, kita yang buat, dan kita mengharapkan balasan, dan kita seolah-olah hendakkan Allah tu balas apa yang telah kita buat, maka kita tidak mengenali diri kita. Kalau kita dah mengenal diri kita bahawa kita tidak ada, apa pun yang kita buat sebenarnya diri dia sendiri. Apa yang kita nak minta balas? Cukup dah Allah aku dapat, sudahlah. Makna cukup dah aku dapat Allah. Bukan cukup aku dapat Allah, aku minta lagi pada Allah. Itu tak cukup. Cukuplah hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukup Allah bagi. Maka dia tak memerlukan lain lagi. Dia sentiasa rasakan Allah tu maksud hasbunallah wa ni'mal wakil. Bukan memohon tak cukup lagi, sebut hasbunallah tapi tak kenal Allah, dia nak lagi, nak tu tak cukup lagi. Itu menunjukkan masih tak faham lagi. Maka itu kena cari pembimbing rohani. Kerana Rasulullah SAW setelah nak wafat, dia memberitahu kepada Sayyidina Ali, cari setiap zaman kita masing-masing ada pembimbing rohani selepas Rasulullah SAW untuk bawa kita kenal dapat Allah Subhanahu Wa Taala. Saya rasa cukuplah sampai sini dulu. Kita minta sahabat-sahabat kita memberi tambahan pencerahan lagi. Pada Ustaz Ahmad Al-Zai Al-Masri, Pak Lang dan juga Cik Latif, lain-lain insya-Allah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi samil alim min syaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illa huwa 'alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul 'arsyil 'azim. Inna fatahna laka fathan mubina. Inna fatahna laka fathan mubina. Inna fatahna laka fathan mubina. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghis. Allahumma aslih lana sya'nana kullahu wa la takilna ila anfusina tarfata 'ain wa la aqalla min dhalika wa la ila ahadin min khalqika ya ni'mal mujib ya liman nasir ya ni'mal wakil. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Kalau kita tengok kehidupan kita seharian, kita ni terlibat di dalam pelbagai urusan dunia. Kita terlibat dalam pelbagai kemelut. Kita terlibat dalam pelbagai perjuangan. Kita terlibat dalam pelbagai urusan. Sekarang ni urusan yang dahulu kita tidak perlu terlibat, kita dah kena terlibat. Iaitu urusan pemerintahan negara. Kita perlu campur tangan. Nak buat macam mana nasib kita. Ini urusan yang kita tak perlu campur tangan. Tetapi dunia dah ubah kepada sistem yang sekecil-kecil manusia, sejahil-jahil insan, asalkan cukup umur, ada IC, kena campur tangan. Dia kata tunaikan hak kepada negara. Itu alasan dia. Padahal soal kepimpinan ini merupakan satu hal yang besar. Ini bukan cerita soal politik, ini cerita mengesakan Allah. Ini bukan cerita politik, ini cerita membuang keakuan diri. Allahumma salli ala Muhammad. Tidakkah kita melihat satu kan ada ayat wa makaru wa makarallahu wallahu khairul makirin kan. Kalau kita ini pelawak macam mana pun, Allah lagi pelawak. Kalau kita ni gedebek, Allah lagi gedebek. Tu ayat tu. Wa makaru wa makarallahu wallahu khairul makirin. Kalau kita ni cunning, Allah lagi cunning. Kalau manusia ini cerdik, Allah lagi cerdik. Tu ayat tu. Jadi dengan sistem yang kita langgan daripada barat, yang diiktiraf oleh ulama sebagai satu sistem yang tidak bertentangan dengan Islam pada awalnya,
Tidak ada hal yang elemen-elemen pertentangan. Jadi ulama mengkelaskan ia sebagai al-aslu fi al-asya' ibahah. Satu-satu benda yang tidak bertentangan dengan Islam maka ia ibahah. Dia harus. Walau macam mana pun kita temui pelbagai kemelut keakuan diri dalam sistem ini. Yang pertama sekali, orang jahil pun terlibat dalam memilih pemimpin, yang mana yang sunnah Nabi ajarkan ialah untuk memilih pemimpin ni bukan orang sebarang. Ahlul halli wal aqdi, orang yang mahir, orang yang cerdik, orang yang pintar, tokoh-tokoh kena yang kena memilih. Akan tetapi dalam sistem dunia yang moden ini, dia katakan semua orang bijak, semua orang pintar, semua orang mampu, semua orang boleh. Lalu dalam cerita politik tanah air yang sememangnya semua orang boleh tengok, parti A, parti B, parti C, parti D, parti E, parti F. Ada satu parti, kita namakan dia parti B. Parti B ni semua orang benci dia dululah. Orang benci dia. Parti B ni mula-mula dia berkolaborasi dengan parti A. Lepas tu parti C mengata dekat parti A, hang ni berkolaborasi dengan penyamun, hang ni penyangak, bertantan dia maki parti A ni kerana berkolaborasi dengan penyamun parti B. Kita dengar, kita tengok je, kita ni kita dah tanggalkan dah JC ni, JC kepatian ni, kita dah min zaman dah, orang kata dah, itu semua di alam mimpi yang lalu lah kan. Jadi kita dah dewasa, dah matang, kita dah berada di atas pada sistem dengan izin Allah, rahmat Allah, syafaat Nabi Muhammad SAW. Jadi bertantanlah parti C ni maki parti A kerana berkolaborasi dengan parti B. Selepas pilihan raya, rupa-rupanya parti C ni lah sebenar yang berkolaborasi dengan parti B. Maka bertantan air liur yang ditohmah, air liur, air kencing yang dikencingkan kepada parti A tu kembali kepada parti C. Ke istilah Melayu dulu kata menjilat ludah semula, apa kan? Menjilat ludah kembali. Allahumma salli ala Muhammad. Saya kena cakap hal ini pada petang ini, tergerak rasa di hati tu, kerana orang tak sedar tau, ini benda satu benda lawak ni, satu benda besar ni. Satu benda pelawak, satu benda yang macam Allah ejek kita. Itu dia sebenarnya nak katanya. Allah macam ejek kita tau, ejek kita. Tapi ramai orang tak perasan. Sebenarnya Allah, seolah-olah Allah tengah kata kita, hang ni bodoh, betul ya. Seolah-olah Allah kata gitu. Dalam permainan politik kita ni. Jadi apa yang kita harapkan ialah kesedaran betapa pentingnya membuang keakuan diri ni. Kerana kita ni, kalau kita tak buang keakuan diri, kita akan yakin sistem-sistem barat ni sebagai minta maaf cakap, kalau saya kata ni orang marah saya, sebagai ilah. Hati-hati tuan-tuan, sebagai ilah. Tapi di sini saya nak tegakkan, saya bukan Hizbut Tahrir. Hizbut Tahrir ni dia kata siapa terlibat dalam demokrasi itu syirik, dia kata. Siapa yang terlibat dalam siapa yang pergi mengundi syirik. Lepas tu dekat negara lain, kat Tunisia ke mana, Hizbut Tahrir ni hantar calon masuk pilihan raya, pelawak lagi. Banyak benda lawak atas muka dunia ni. Kita bukan kata salah, kita tak kata benda tu. Orang Kelantan kata pelawak. Kan. Jadi kat situ jadi benak kita ni. Macam Allah Taala kata, hampa tak kelih kan? Satu sistem yang hampa pakai. Jadi tak ke situ nampak satu lawak besar kat situ. Apabila Allahumma salli ala Muhammad. Yang semua dah terkena. Semua A dah terkena, B dah terkena, C dah terkena, D dah terkena. Jadi macam Piramli kata, keluarga 69. Apa ubat dia? Ubat dia buang keakuan diri. Buang keakuan diri. Nanti insya-Allah Allah bagi makhraja. Yakin Allah bagi jalan keluar. Allah aja yang boleh bagi jalan keluar. Kita tak boleh otak kita tak boleh kan mampu untuk fikir makhrajanya apa. Tak boleh fikir. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Kadang-kadang makhraja ataupun jalan keluar yang Allah bagi itu simple seperti petik jari. Kita duk
menangis fikir masalah kita ni. Kita duk fikir. Kita fikir apa macam mana penyelesaian ni? Macam mana penyelesaian ni? Fikir ni tak habis. Kalau tak boleh lena sampai seminggu, 2 minggu, 3 minggu tak boleh habis. Tapi Allah yang Maha Agung, Allah yang Maha Berkuasa ni, dia nak tunjuk kat kita kuasa dia. Dia yang selesaikan masalah kita. Lebih mudah daripada petik jari. Selesai, semua perkara selesai. Bertambahlah iman kita. Macam ada jemaah-jemaah tabligh yang datang tu, masing-masing dia cerita iman. Apa istilah tak jemaah tabligh itu yang datang tu, dia kata kisah-kisah iman ke apa, penceritaan iman ke apa kan, masing-masing cerita. Ada yang pernah mimpi Rasulullah, ada yang pernah gini, tu rezeki kita dengar tu. Jarang orang cerita kisah mimpi Rasulullah dalam media sosial ni. Tapi memang itu jam orang jemaah tabligh daripada Medan baru cerita, membongkarkan rahsia-rahsia. Kalau dalam sufi disebut aurat. Karamah sendiri-sendiri ni dirahsiakan serapat-rapatnya dalam ilmu tasawuf, dalam dunia sufi, sebagaimana seorang perempuan haid nak rahsiakan kehaidan dia tu. Haid, perempuan malu. Macam tu para awliya Allah, karamah dia, kelebihan dia dirahsia, dia tutup-tutup sebagaimana perempuan tutup haid dia. Lagi nak tutup, lagi tebal tutup, lagi bagus. Sampai orang perempuan haid ni tak dibenarkan oleh Islam masuk dalam masjid kerana nak jaga aib dia. Dia tu nak jaga aib dia. Diletakkan hukum tak boleh masuk masjid kerana berhadas. Tetapi mereka bercerita tentang karamah-karamah mereka. Rezeki kita mendengar. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina. Oleh kerana itu, tuan-tuan dan puan-puan sidang hadirin di alam nyata dan di alam maya, penting benda ni. Ya, penting benda ni. Benda ni bukan ilmu baru, ilmu lama. Ilmu dah lama dulu. Dan ini kekuatan sumber para ulama mujahidin dulu. Syekh Abdul Somad Palembang, Sultan Khalid Muhammad Jiwa, Syekh Tajuddin yang menentang penjajahan di alam Melayu dulu. Mereka pakai pakaian ini. Sehingga dalam sebanyak-banyak ilmu Tok Kenali ni, dia berpesan dengan satu saja akhir hayat dia. Aku berwasiat kepada kamu tentang satu perkara. Dalam hidupan kamu, jangan sampai kamu terlihat wujudnya diri. Itu saja ilmu dia yang terakhir. Kerana itu ilmu mencakup dan merangkum semua jenis ilmu yang lain. Maafkan saya atas kekasaran bahasa saya. Semua itu tidak disengajakan. Kalau ada yang terkasar hati, terguris di dalam jiwa, maafkan saya. Tidak saya niatkan, ada keakuan diri sebagainya, maafkan saya. Adapun semuanya adalah niat yang baik, kasih sayang semuanya. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Alhamdulillah rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadi laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Alhamdulillah rabbil alamin. Setinggi-tinggi kesyukuran pada Allah SWT yang mana dengan limpah kurnia hidayah taufik inayah, dengan rahmat dan kasih sayang pilihan daripada Allah SWT juga, Allah SWT masih meletakkan kita di majlis Allah SWT, majlis meninggikan kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, majlis memakamkan kalimah la ilaha illallah, mengamaliyahkan kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, bukan saja di ucapan, bukan saja sebagai zikir. Baiklah bila kita ucap, baik kita berzikir, itu sangat baik, tapi kita mentadaburkan. Itulah hakikat majlis kita, tadaburkan kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Itu kita nak nafikan keakuan diri kita dan nak isbatkan keesaan Allah Subhanahu Wa Taala, bahawa Allah Subhanahu Wa Taala lah yang gunakan segala-galanya, yang berikan segala-galanya, yang memiliki segala-galanya. Macam mana Ustaz huraikan tadi ini, itu Al-Fatihah, ia sebagai pembuka.
sebagai sab'an minal masani, 7 yang sentiasa diulang-ulang. Jadi itu adalah Al-Fatihah yang jasmani. Jadi ada lagi Al-Fatihah yang rohani, Al-Fatihah yang tersembunyi. Itu kita nak letakkan Allah SWT di hadapan. 7 lagi yang kita hendak ulang-ulang juga, kita nak sentiasa ingat juga, iaitu segala-galanya Allah SWT. Kita tidak memiliki apa-apa. Hatta penglihatan kita nak letakkan apa yang kita lihat, apa yang kita tengok, kita letakkan Allah SWT terlebih dahulu. Pendengaran, itu juga dengan pendengaran. Kita dengar apa saja, tapi kita kata ini semuanya daripada Allah SWT. Itu juga dengan kehendak kita, dengan segala yang berlaku. Semuanya kita nak nombor satukan Allah SWT. Inilah juga di antara 7 Al-Fatihah yang diulang-ulang, yang kita nak letakkan di dalam kehidupan kita 24 jam. Daripada kita bangun tidur sehinggalah kita tidur kembali, atau di dalam tidur kita hendaklah mengesahkan Allah SWT dengan sebenar-benar keesaan. Jadi kita bersyukur banyak-banyak. Allah SWT telah memilih kita untuk mengenal diri dan kenal Allah SWT di sisi Allah SWT. Ini pun daripada nikmat, daripada kurniaan Allah SWT. Kita juga tak mampu, kita tak ada ilmu, kita tak ada kekuasaan. Allah SWT yang memberikan ilmu. Ilmu daripada Allah SWT. La ilmana, kita tak ada ilmu, kita tak ada pendengaran, kita tak ada apa saja, satu pun kita tak dapat nak melakukan. Inilah kita, apabila kita ada 24 jam dalam kehidupan kita, maka kita nombor satukan Allah SWT. Apa saja amalan, kita katalah Allah SWT yang kurniakan amalan ni. Bukan daripada kekuatan kita, bukan daripada kesihatan kita, ataupun daripada kenderaan kita yang kita boleh sampai ke sini. Tapi semuanya dengan kurniaan, kekuasaan dan juga dengan kudratullah Subhanahu wa taala. Itulah sedikit perkongsian pada petang ini, insya-Allah. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Al-mukasyafa ghairul fuqarah ila siratal mustaqim, ila siratal mustaqim, ila siratal mustaqim. La haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, limpahan kurniaan Allah Subhanahu wa taala pada kita bersama-sama berkumpul di dalam majlis Allah Subhanahu wa taala, yang mana sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang bermaksud, bersurailah kamu di dalam majlis Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan dosa kamu diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan dosa kamu yang diampunkan tadi digantikan dengan kebaikan. Maka alhamdulillah Allah Taala memperjalankan kita ini disebabkan adalah sebab apa? Rahmat Allah Subhanahu wa taala, iaitu kita menghala tujukan kehidupan kita ni, iaitu hala tuju kita kepada mengesahkan Allah Subhanahu wa taala, membuang keakuan diri kita, la ilaha illallah. Kita dulu kita menghala tujukan yang lain, sekarang ni kita dah tahu, alhamdulillah. Itu disebabkan apa? Mubasyiran wa nazira, Rasulullah beritahu. Kabar gembira. Inilah kau buang keakuan diri kau akan dapat nikmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita tak duduk di nikmat, tapi duduk dengan kau, ya Allah. Bukan kita duduk di rasa. Nikmat tu adalah rasa, tapi yang penting kita nak duduk di dengan Allah Subhanahu wa taala, iaitu apa? Tak ada rezeki merasai keakuan diri. Apa yang kita cakap ni? Apa yang Ustaz Ahmad beritahu? Apa yang Pak Lang beritahu? Apa yang Ustaz Aziz beritahu? Itulah keakuan diri adalah musuh utama kita. Musuh utama kita. Itulah yang kena perang sebenarnya. Termasuk saya, bukan saya cakap orang lain. Termasuk saya, termasuk keluarga saya dan termasuk kawan-kawan saya semua. Itulah hala tuju sebenarnya. Bukan kita nak menghala tujukan kepada ke arah keakuan diri kita. Itu. Apa benda pun. Jadi saya nak beritahu sini, tadi saya dapat satu penghayatan daripada Allah Subhanahu wa taala. Iaitu apa dia? Ayat dia. Langsung saya dapat, ibu bapa yang hebat, suami yang hebat, isteri yang hebat, bukan menunjuk jalan kepada nikmatnya syurga, tapi ibu bapa yang hebat, suami yang hebat, isteri yang hebat menunjuk jalan kepada anak-anak, kepada kawan-kawan, kepada semua sekali ke arah pemberi nikmat syurga, iaitu Allah Subhanahu wa taala. Apa jalan dia? Membuang, menafi betul-betul keakuan diri kita yang hanya Allah.
Itulah yang hebat. Bukan saya cakap tadi ibu bapa hebat tu dia merasakan ibu bapa tu rasa dia hebat. Tak. Dia pun dah tak ada, dah tak ada rasa dah. Bukan dah tak ada rasa, memang tak ada pun. Kan? Yang hebat adalah dia nampak dia itu ialah yang maha hebat itu Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan apa jalannya khuluqil azim yang Rasulullah SAW bawa, iaitu tak ada merasai keakuan diri. Itulah sebenarnya akhlak yang paling tinggi sekali. Akhlak yang paling tinggi sekali, tidak merasai. Ada Ustaz Ahmad kata apa, pengakhiran yang disampaikan wasiat daripada Tok Kenali tadi, jangan ada merasa wujud diri. Itu yang penting. Itulah tauhid dalaman kita, insya-Allah. Sekian daripada saya. Billahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Haula wala quwata illa billah. Apa yang diucapkan oleh teman-teman di sahabat-sahabat kita semua itu tadi daripada Khatir Rabbani, tak lain ajak kita semua sama-sama mengesakan Allah seperti mana Allah mengesakan diri sendiri. Itulah nilai kasih sayang yang tinggi yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak lain Rasulullah SAW bawa yang harus kita ikuti, yang mana mereka sampaikan juga. Itu tidak lari tajuk, tetap juga iaitu membagi rahmat pada sekalian alam. Itu kepuasannya, kepuasan Rasulullah yang disuruh oleh Allah, dan kita yang mau betul-betul mengikuti jejak langkah Nabi SAW. Itu jugalah kenikmatan kita, iaitu ajakkan seperti mana yang disuruhkan oleh Allah, untuk dibawa kita ni, untuk kita kenal kepada Allah, untuk kita dapat Allah Ta'ala, dan di mana pun kita pergi sentiasa Allah, esakan Allah, membesarkan Allah, mengagungkan Allah. Alhamdulillah. Jadi apa pun keadaan diri kita, pastikanlah bahawasanya kita sentiasa dalam keadaan hilang akuan diri, dan sentiasa mengesakan Allah seperti mana Allah Subhanahu Wa Ta'ala mengesakan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi kezaliman yang berlaku sebenarnya dalam kehidupan kita ini, seperti mana yang Nabi Adam diajarkan oleh Allah doa setelah satu je melakukan kesalahan, yang Adam diberi kesadaran, iaitu tadaburnya, Rabbana zalamna anfusana wa ilam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minasy. Jadi itu adalah anugerah daripada Allah. Bila dibagikan kesedaran kepada Adam, Adam sedar dia telah melakukan kezaliman. Jadi kezaliman itu sebenarnya harus kita ngakui, bukan menutupi. Allah sayang kita, dia tutupkan, tapi tertutupnya Allah Ta'ala supaya kita sadarlah. Jangan tutupnya tadi kita nambahi lagi. Tutup. Jadi kita mengaku tu supaya kesadaran jangan ulangi macam Adam, Nabi Adam AS tu. Beratus tahun dia sujud menyesal. Satu kali je silap tu. Allah hantar. Kita nak kesadaran yang begitulah. Sekali kita lakukan masuk lubang, sekali silap, tak nak lagi jatuh masuk lubang lagi. Tapi kita biarkan. Orang tua-tua kata dah terantuk, baru nak sedar. Kita dah terantuk banyak kali pun tak sedar juga. Pelik kita ni. Jangan main-mainkan dah. Jangan menzalimi diri sendiri. Dengan apa? Dengan tak mahu menyesali dan juga kadar. Sudahlah, banyak mana pun harta kita, banyak mana pun apa, darjat kita tinggi mana pun, apa pun saja, semuanya tak akan sempurna tanpa ada Allah SWT. Kita harus 24 jam harus Allah. Selalu dengan Allah hingga hilang akuan diri kita. Itulah nikmat yang paling besar. Tak ada, carilah mana. Ilmu tinggi mana pun, kenikmatan yang kita dapat selepas ilmu, tak ada melainkan dengan Allah. Kita serahkan balik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi perhatikan, yang menyebabkan kezaliman tu berlaku, disebabkan saya. Maknanya gitu. Maknanya kalau kita melihat orang banyak buat zalim, buat maksiat, disebabkan aku, ya Allah. Jadi itulah Allah bagi tahu, disebabkan kita dah dibagi pengetahuan oleh Allah, maka kita kena bersungguh-sungguhlah memberitahu, jangan sembunyikan. Kita dibagi Allah SWT ilmu pengetahuan di sisi Allah. Kita nampak orang zalim, kita salahkan orang zalim, orang maksiat ni orang. Kita bukan boleh salahkan orang politik, orang penipu. Kita tak boleh tunjuk salahkan dia. Kita yang zalim sebenarnya sebelum dia melakukan kezalim. Kita kena ingat gitu. Kerana ada orang pandai, orang yang dibagi Allah ilmu, tetapi tidak dia pergi
membetulkan orang yang zalim tu. Sekarang beginilah jadinya. Kezaliman tu banyak dan akan terjadi. Dalam satu kampung banyak anak derhaka, isteri derhaka pada suami, suami derhaka pada suami, isteri. Macam-macam keadaan kita dalam kampung ni. Macam mana nak mengundang Allah Ta'ala punya rahmat? Allah bukan tak nak bagi, tapi engkau sendiri menjemput azab datang. Tak diajarkan apa ni anak isteri, suami, apa ni saudara-saudara kita semua ni ngajar mengenal diri mengenal Allah. Ulama-ulama yang su' ni biarkan tadi manusia bodoh jahil tentang Allah. Itu kezaliman tu semua punca daripada engkau. Ulama-ulama yang membiarkan kezaliman tu berlaku dengan tanpa dia menjelaskan yang sebenar-benar. Itu nanti Allah akan tanya, bukan orang buat zalim, orang yang dibagi ilmu tak nak pergi nazirah, tak nak bagi sampaikan ni tadi. Ini itu pakai saya takut nanti di pada masa dipanggil saya, mengapa tak sampaikan ilmu mengenal diri mengenal Allah ni. Walau sikit tadi Allah bagi, Allah tetap tanya, mana ni sikit ilmu ni mengenal diri mengenal Allah aku bagi, mengapa engkau tak sampaikan? Itu sebabnya saya bukan berani, tapi saya bukan ada ilmu, saya tak ada apa-apa, tapi saya kena sampai sebab ni amanah daripada Allah dan Rasul. Saya takut nanti disoal dalam kubur kepada masyarakat. Saya takut tu pasal saya bersungguh-sungguh nakkan orang lain dapat. Jadi keluarkan RM1 tengah malam berdoa macam-macam. Ini bukan kata kita baik, tapi kita ni takut nanti dikatakan nanti kita, apa yang kau buat adalah aku akan suruh sampaikan. Jadi kita itu berbuat tu atas dasar apa yang Allah Ta'ala telah berikan kepada kita tu, itulah kemampuan. Kita tak ada kemampuan, la haula wala quwata illa billahil azim. Dan itu kita sama-samalah. Walaupun dengar dalam YouTube ni, jangan kita ingat alah dengar ni tak apalah, si Aziz tak tahu, jangan fikir gitu. Yang kita kena fikir Allah tu lebih tahu. Kita dah dapat kan ni daripada Allah, bukan daripada saya. Jangan ingat sambil lewa kita boleh apa, beda dengar ni kita boleh apa, tak apa, tak buat pun tak apa, aku dengar je, dia bukan tahu pun. Jangan. Kita bila kita dah dengar ni daripada Allah, bukan daripada saya, pastikan kita bertanggungjawab apa yang telah kita dapat nikmat daripada Allah ni. Buat kerja sama-sama, gunakan apa saja yang kita dikurniakan oleh Allah. Wang ringgit, harta kita, apa pun saja, masa kita betul-betul berkorban demi untuk nak manusia juga faham tentang Allah Ta'ala, dapat Allah Ta'ala. Betul bersungguh-sungguh, insya-Allah. Saya rasa cukuplah sampai sini dulu. Terima kasih atas perhatian. Mohon maaf atas kekurangan kesilapan dalam menyampaikan ada keakuan diri wa afu minkum. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbir. Sallu ala nabi. Wal asri innal insana illa alladzina amanu wa sallallahu. Subhan